Okay, kalau Syafiqah nak cakap dengan cikgu nanti Syafiqah on mic lah. Okay, sekarang Syafiqah off dulu. Okay. Tajuk respirasi ni adalah melibatkan pernafasan kita. Pernafasan. Ya. Syafiqah off dulu mic lah. Okay. Okay. Kalau Syafiqah ada soalan nanti, Syafiqah buka balik mic. Alah hai, kat mana pula ni? Okey. Ni yang cikgu ajak minggu lepas lah. Dia melibatkan pernafasan kita. Okey, bila kita bernafas maksudnya dia merupakan proses kita menyeduh udara ataupun kita tarik nafas kemudian kita hembus balik udara oleh paru-paru kita. Okey, sisa dalam badan kita ni dia bantu kita bernafas melalui sistem ni lah. Semua ni kita panggil dia sistem respirasi manusia. Okey, sistem respirasi manusia ni mula daripada rongga hidung masuk ke mana ni? Bronchus kat sini ada larynx, lepas tu trachea, bronchus, bronchial, kemudian ke ni alveolus. Okey, ni kita belajar minggu lepas lah. Ni dah perjalanan udara daripada lubang hidung masuk ke rongga hidung, pharynx, larynx, trachea, bronchus, bronchial, alveolus. Okey. Dia macam mana cikgu ajak minggu lepas, mekanisme menarik nafas akan menyebabkan kita punya dada nampak sedikit mengembang kerana sangkar rusuk kita tertolak ke atas, bergerak ke atas. Dan semasa kita menghembus nafas, kita nampak macam rendah sikit lah dada kita sebab sangkar rusuk pada waktu itu akan bergerak ke bawah dan ke dalam. Okey. Jadi semasa kita makan dengan kita bernafas, sebenarnya kita guna laluan yang kita rasa sama lah, tapi sebenarnya masa kita makan, epiglottis ni dia akan tertolak ke atas dan akan menyebabkan makanan kita masuk ke dalam saluran pencernaan lah. Dia tempat trachea ni dia ada dua laluan tau, laluan untuk esophagus, satu lagi laluan untuk ke paru-paru kita. So epiglottis akan tutup laluan untuk ke paru-paru sebab kita nak makanan kita masuk terus ke saluran pencernaan so tak ada lah berlaku tercekik. Okey, hari ni kita akan masuk bahagian kedua iaitu pergerakan dan pertukaran gas di dalam badan manusia. Okey, jom tengok ni. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam badan manusia berlaku di kawasan ni. Kat mana ni? Ini adalah kawasan alveolus. Jom kita tengok balik kat paru kita yang awal minggu lepas kita belajar tu. Ini dia gambar dia. Mana gambar? Ni dia. Ni kan kita punya bronchus. Lepas tu dia pecahkan kepada bronchial. Hujung-hujung yang bulat-bulat ni bila dibesarkan adalah gambar seperti ini. Ini kita panggil dia alveolus. Okey, alveolus. Jadi hari ni kita nak kaji bagaimana udara ditukar di kawasan alveolus ni. Yang bahagian hujung-hujung tu yang kita nampak macam buah anggur tu. Yang tu adalah alveolus. So macam mana udara akan ditukar di kawasan tersebut? Okey, cikgu tunjuk gambar rajah ni. Okey, ini kita tengok nombor satu dulu Oksigen ni dia duduk dalam kawasan kat mana ni dia kata darah yang mengandungi kepekatan oksigen yang rendah. Okey, maksudnya oksigen ni duduk dalam darah. Okey. Bila dia duduk dekat alveolus, kita bernafas melalui paru-paru sampai ke hujung sekali tu alveolus dikembangkan. Udara yang kita sejuk ni adalah warna merah. Okey, warna merah. Dia sampai dekat hujung alveolus yang macam buah anggur ni, dia akan lepaskan kat situ, alveolus akan lepaskan oksigen kat kawasan tu masuk ke bahagian saluran darah. Okey. Yang warna merah-merah ni adalah oksigen yang belum digunakan. Maksudnya oksigen yang fresh lah, oksigen yang akan masuk dalam darah kita untuk kita nak guna. Okey. Kemudian kita tengok lagi oksigen ni, darah mengandungi kepekatan oksigen yang tinggi dan kepekatan karbon dioksida yang rendah. Maknanya waktu ni darah yang ada banyak oksigen mengalir, okey. Mengalir. Mula oksigen dekat alveolus kan, lepas tu masuk dalam saluran darah. Kemudian dia mengalir. Sebab apa? Sebab dia ada banyak, dia punya oksigen pekat. Kemudian kita perhatikan kat sini. Tengok kat sini kapilari darah, okey, akan ditukar nampak tu. Bukan ditukar, dia akan serak kat kawasan yang memerlukan.
Kemudian kalau kawasan yang darah mengandungi kepekatan oksigen yang rendah pula, dia akan masuk kat situ, nanti karbon dioksida pula akan diserap ke alveolus. Okay, dia akan dimasukkan ke alveolus. Sebab apa? Sebab karbon dioksida ni nanti akan dibuang untuk kita hembus nafas. Okay, kita tengok lagi penjelasan dia. Udara yang disedut ke dalam alveolus mempunyai kepekatan oksigen yang lebih tinggi daripada kepekatan oksigen dalam darah. Maksudnya apa? Maksudnya dalam kita punya buah anggut tadi tu, dekat paru kita tu ada banyak oksigen. So bila dia ada banyak oksigen, dia akan mudah untuk diserap. Dia akan pergi ke dinding alveolus. Oleh sebab itu, oksigen akan meresap masuk melalui dinding alveolus ke dinding kapilari darah dan ke dalam darah. Jadi pada waktu yang oksigen ada banyak dekat alveolus, dia akan mudah untuk diserap masuk ke dalam saluran darah yang berhampiran dengan dia. Okay, so oksigen ni, kalau kita tengok oksigen, dia duduk dekat mana? Dia duduk dekat darah kita. Darah kita ni dia ada satu bentuk sel darah merah kita ni bentuk dia hemoglobin. Hemoglobin tu bentuk dia macam donat. Okay, dia akan angkut oksigen kat situ. Dalam sel darah merah terdapat sebatian berwarna merah gelap. Yang warna merah gelap tu nama dia hemoglobin. Kalau kita tengok, kalau kita luka, dalam darah kita tu ada air, ada hemoglobin, ada sel darah putih, sel darah merah, ada plasma. So maksudnya bahagian yang warna merah gelap tu kita panggil dia hemoglobin. Hemoglobin ni nanti dia akan melekat dengan oksigen untuk membentuk satu bahagian, satu benda tu nama dia oksihemoglobin. So apa dia oksihemoglobin? Oksihemoglobin ni adalah bawa yang melekat dengan oksigen, sel darah merah yang ada oksigen. So, merupakan sebatian tidak stabil dan berwarna merah cerah. Okay, darah yang mengandungi oksihemoglobin ini diangkut dari peparu ke jantung dan dipam ke bahagian lain dalam darah. Sekejap, kita tengok siapa yang masuk ni. Hai Sanjini. Hai Siti Rabiatun, Nur Hikmah Afifah. Okay, terima kasih semua yang join. Kita hari ni belajar bab 2.2 2.2. Okay. Cikgu terpaksa emit awak sebab awak masuk lebih pada 12.30. So cikgu kena berhenti dulu PowerPoint cikgu. Maaf Kita tengok balik hari ni apa yang kita belajar ialah bab pertukaran, pergerakan dan pertukaran gas dalam badan manusia. Bila kita sedut udara, udara tu akan dihantar masuk ke dalam paru-paru kita sampai ke hujung paru tu iaitu alveolus. Di kawasan ni, alveolus ni, dalam kawasan hujung alveolus ni dia ada banyak oksigen tau. Oksigen dia pekat, oksigen dia banyak. Okay, bila oksigen dia banyak, dia akan diserap masuk ke saluran darah yang sebelah kiri ni. So bila dia masuk ke saluran darah, dia akan mengalir dalam darah kita, okay. Manakala kalau darah tu dah habis digunakan, oksigen dah habis digunakan, yang kita nampak biru ni adalah kawasan hemoglobin yang telah tiada lagi oksigen tapi ada karbon dioksida. So karbon dioksida yang banyak nanti akan diserap balik ke dalam paru-paru kita. Yang tu kita nak belajar hari ni Okey, di dalam sel darah merah terdapat sebatian berwarna merah. Nama dia apa? Cikgu dah sebut dah. Namanya ialah hemoglobin. Hemoglobin ni bentuk dia macam donat tau. Tapi dia tak berlubang kat tengah lah. Dia cuma terpenyek je kat tengah. Kita tengok donat, kita penyek kat tengah. Kalau donat betul dia berlubang. Dia terpenyek sikit kat bahagian tengah. Hemoglobin ni nanti dia akan bercantum. Dia akan melekat dengan oksigen. Dia akan bentuk satu ni namanya adalah oksihemoglobin. Okay. So hemoglobin yang macam donat tadi ni bila bergabung dengan oksigen namanya adalah oksihemoglobin. Okey. Oksihemoglobin ini merupakan sebatian tidak stabil dan berwarna merah cerah. Okey, darah yang mengandungi oksihemoglobin ini diangkut dari peparu ke jantung. Kenapa kena pergi kat jantung? Jantung yang akan pump nak pergi ke bahagian-bahagian lain dalam badan kita. Okay, nak pergi ke mana? Ke tangan, kaki, otak, okay, semua itulah tempat-tempat dalam badan kita. Seluruh badan kita ni memerlukan oksigen. Jadi oksigen tu diangkut oleh apa? Diangkut oleh darah.
So darah tu ada oksigen sebab apa? Sebab darah ambil oksigen daripada alveolus. Alveolus tu pula ambil daripada mana? Ambil daripada persekitaran. Okey, ini adalah sel darah merah yang ada oksigen tadi ataupun kita panggil dia apa? Oksihemoglobin. Okey, oksihemoglobin ni datang daripada paru-paru So paru-paru yang supply oksigen kat dia tadi. Kemudian bila dia dah bergabung macam ni, namanya adalah oksihemoglobin. Dia akan dibebaskan di tisu-tisu sel setelah dipam oleh apa? Dipam oleh jantung. Rabiatul, baca Rabiatul. Rabiatul ada tak? Ada Rabiatul tak kat situ? Oh, Rabiatul tak boleh cakap, Mak tak boleh. Okey, Hikmah. Hikmah baca Hikmah. Sat tak nampak lah. Tak nampak lah. Okey, Hikmah baca. Apabila darah sampai ke kawasan sel badan yang mempunyai kepekatan oksigen yang rendah, oksihemoglobin yang merupakan sebatian yang tidak stabil akan terurai untuk membebaskan molekul oksigen semula dan kembali menjadi hemoglobin. Okey, terima kasih Hikmah. Sama-sama. Okey. Oksihemoglobin ni perangai dia macam kita kalau dapat gosip lah, contoh Hikmah contoh kat Umaymah. Umaymah hantar lah, aku ada ni gelang aku baru bagi. So Umaymah punya dada tu dia penuh dengan gosip dan cerita kawan dia tak tahan nak cerita kat siapa tak. Lepas dia cerita tu dia rasa puas hati. Perangai darah ni macam tu lah. Darah ni bila dia bergabung dengan oksigen, dia jadi tak stabil tau, dia tak tahan sangat nak bebaskan balik oksigen tu. So bila dia terjumpa dengan tisu-tisu yang memerlukan oksigen, dia akan bebaskan balik. Dia akan terurai untuk bebaskan balik molekul oksigen dan dia akan jadi hemoglobin balik. So maksudnya oksihemoglobin ni, kawasan ni, yang tergabung ni, yang ni tak stabil. Okay, so bila dia tak stabil, dia teringin nak bebaskan balik oksigen. So dia kena jumpa dengan tisu-tisu yang memerlukan oksigen lah. Okay? Macam kita lah, kita seronok nak jumpa kawan kita kan. Time cuti sekolah punya banyak cerita, tak sabar nak cerita. So jadilah balik hemoglobin. Okay, melawak je nak, marah pula Hikmah memang lagi. Di dalam sel badan, oksigen yang meresap mengoksidakan molekul glukosa kepada karbon dioksida. Okay, maksudnya oksigen yang kita dapat tadi tu, dapat dekat tisu-tisu badan kita lah, dekat siku ke, dekat kaki ke, dekat lutut ke apa ke, dia akan mengoksidakan molekul glukosa. Glukosa ni mai daripada mana? Glukosa ni mai daripada hasil pencernaan. Awak makan nasi itu dicernahkan sampai dapat glukosa masuk dalam darah. So darah kita ada tenaga, darah kita ada glukosa. Tapi nak dapatkan tenaga, kita kena ada bantuan oksigen. So oksigen nanti dia akan bantu untuk oksidakan balik glukosa kita supaya kita boleh dapat tenaga. Tu yang penting. Awak dapat makanan tapi awak tak tahu macam mana nak guna. So apa dia punya function dia? So kita kena oksidakan dia dengan oksigen. Jadi kalau kita makan nasi, lepas tu kita tidur, kita tak dapat tenaga. Sebab apa? Sebab tak cukup oksigen. Awak makan nasi, awak still kena pergi bergerak sana, bergerak sini, dapat oksigen yang cukup dan awak akan dapat tenaga yang cukup. Okay? Tenaga kita ni penting sebab kita nak buat banyak kerja, bukannya kita nak buat kerja yang fizikal saja. Kita duduk bernafas, kita pergerakan makanan dalam usus, kita nak berfikir, semua tu gunakan tenaga. Jadi awak kena ada tenaga yang cukup, jadi kita kena ada oksigen yang cukup. Okay? Apa yang berlaku kalau oksigen tak cukup dalam badan kita? Nanti otak kita akan stres tau. Otak kita tak cukup oksigen, nanti dia akan mati sel-sel dia. Okay, apa yang kita boleh tengok dalam ringkasan kat sini ialah glukosa bila kita plus dengan oksigen, maksudnya makanan yang kita cerna tadi tu, okay, kita makan nasi tu dah dicernahkan jadi glukosa, campur dengan udara yang kita bernafas ni, oksigen, kita akan dapat tenaga, tapi oksigen tadi dah tak jadi oksigen dah. Glukosa jadi tenaga, oksigen tak jadi oksigen dah, jadi apa? Jadi karbon dioksida. So maksudnya glukosa plus oksigen, awak akan dapat tenaga.
plus dengan CO2. So gas, oksigen jadi gas karbon dioksida, glukosa jadi tenaga. So tenaga yang kita dapat ni, kita boleh tengok dia sama ada dalam bentuk tenaga kinetik, awak melompat ataupun awak menyanyi, okay, tenaga bunyi, ataupun awak bernafas pun badan awak jadi panas kan, tenaga hapa. So banyak lagi bentuk-bentuk tenaga lain yang mungkin akan awak dapat daripada hasil penggunaan tenaga tu lah. Kalau awak memanjat, awak dapat tenaga keupayaan graviti, macam tu lah. Tapi tak ada lah tenaga cahaya lah, tiba-tiba mata keluar cahaya macam Ultraman tu, tak ada lah. Okay, ni dia. Karbon dioksida yang dibebaskan oleh sel meresap masuk ke dalam kapilari darah dan diangkut untuk disingkirkan semula dalam udara yang kita hembus. Maksudnya lepas dah berlaku peroksidaan glukosa dekat sel-sel badan kita, dekat tisu seperti apa tu cikgu sebut tadi, dekat tangan ke kat kaki ke. Dan sekali bila dapat karbon dioksida tu akan disingkirkan di mana? Di alveolus balik. Jadi kita tengok balik gambar kat depan tadi. Ni dia. Nampak ni. Yang awak nampak biru-biru ni ialah darah yang datang patah balik selepas kita dah guna oksigen tadi. So karbon dioksida akan diserap balik masuk ke dalam alveolus. Maknanya alveolus ni adalah satu tempat pertukaran udara, sama ada oksigen masuk dan karbon dioksida nak keluar. Macam tu. So kat mana ada alveolus? Alveolus ni duduk di bahagian hujung paru-paru kita. Maknanya paru-paru kita tu kat start pada trakea, dia pecah pada bronchus pula kepada cabang-cabang kecil iaitu bronchial, hujung sekali ialah alveolus. Jadi inilah kegunaan alveolus, tempat di mana berlakunya pertukaran udara. Okey, sekarang ni kita nak sambung lagi. Kepentingan adaptasi struktur alveolus. Kenapa alveolus ni bentuk dia bulat-bulat macam ni? Kenapa dia tak bentuk lonjong 4 sagi ke? Pasal apa dia macam buah anggur macam ni? Okay, so kepentingan adaptasi struktur alveolus. Okay, Umaymah baca. Adaptasi struktur alveolus telah meningkatkan kecekapan dan memaksimumkan pertukaran gas dalam badan manusia. Sebenarnya adaptasi ni maknanya kebolehan dia untuk dia bantu kita dengan lebih cekap. Kalau bahasa Inggeris lah, adapt tu maksudnya kebolehan kita untuk kita berada kat situ, kita ubah panggil kita lah macam, okay, contohlah awak jadi anak angkat orang kampung, awak pergi Jepun, awak jadi anak angkat orang Jepun situ. So awak kena adaptasi dengan kawasan tu. Orang suruh makan sushi. Orang suruh mandi pukul 4 pagi, mandi pukul 4 pagi. Orang suruh panjat bukit, kena panjat bukit. Tak boleh lawan lah. Jadi bila kita adaptasi situ, lama-lama orang suka lah kat kita. Jadi dalam paru-paru ni, macam mana dia nak buat kerja, macam mana dia nak ubah dia punya, macam mana dia nak ada diri dia tu supaya dia boleh bantu kita tukar gas dengan baik, dengan maksimum. Macam mana kita boleh bernafas dengan elok, kita boleh buang balik karbon dioksida dengan elok. Kita kena bersyukur lah benda tu sebab kita tak sedar selagi benda tu tak sakit. Kita tak sakit, kita doa macam tak ada apa. Sebenarnya alveolus kita ni sangat hebat sebab apa? Yang pertama, ketebalan dan kapilari darah dia tu hanyalah setebal satu lapisan sel sahaja. Memang sangat nipis. Okey, satu lapisan sel sahaja, sangat-sangat nipis. Jadi struktur ini memudahkan dan meningkatkan kadar resapan gas merentasi dinding alveolus dan kapilari darah. Ini nak masuk daripada saluran darah yang dekat keliling alveolus ni. Ni saluran darah ni, kan merah-merah awak nampak ni. Nak masuk ke dalam alveolus ni, dia hanyalah setebal satu dinding sel sahaja. Kiranya kalau kita lah pakai baju yang paling nipis ada macam dengan kenet tu. Kalau kita macam pakai kenet tu, kalau kena angin ke apa ke, sofa tak pakai baju, sejuk ketak, cuba buat selimut dengan tu mak tidur. Sekejap main angin ke apa ketak, sejuk kan. Dia macam tu lah, nak kata nipis sangat, terberetuh saja, terus masak. Itulah dia punya adaptasi yang pertama. Kemudian kita tengok lagi. Alveolus ni, hak nampak macam anggut-anggut tadi tu, dia ni mempunyai dinding yang lembab. So bila dia lembab, dia akan benarkan gas respirasi sama ada oksigen nak masuk ke kapilari darah ataupun daripada kapilari darah nak masuk ke alveolus tu senang nak berlaku. Rupanya lagi lembab, lagi senang nak berlaku.
Macam tangan kita lah. Kalau tangan kita lembab, kita nak pegang apa-apa lah, dia melekat terus. Tangan awak lembab, awak pegang tepung terus lekat kat tangan awak. Macam tu. Cuba tangan awak kering, pegang tepung memang boleh lekat kat tangan kita tapi dia akan lurus balik. Dia tak melekat. Jadi air balance ni dia lembab tau. So bila dia lembab, oksigen senang lekat kat dia macam tangan kita yang basah tadi tu pegang tepung. Jadi kelembapan dinding air balance akan menyebabkan kecekapan pertukaran gas jadi lebih baik. Siapa ada soalan tanya terus lah. Jangan tulis kat chat sebab cikgu tak boleh baca chat ni. Okay, ni dia lah bentuk kita punya air balance Dia punya apa tu lapisan dia sangat nipis, lepas tu dia lembab. Okay, lagi. Yang ketiga kelebihan dia adaptasi dan yang hebat ni pula, satu lagi ialah jaringan kapilari yang meliputi air balance ni sangat banyak. Sangat banyak. Maksudnya kalau oksigen yang mai daripada paru-paru kita, oksigen yang mai pada paru-paru nak pindah ke kapilari darah yang keliling dia tu ada banyak, melekat tu banyak. So lagi banyak dia punya kapilari darah, lagilah tinggi kadar pertukaran gas daripada air balance ke kapilari darah. Okay, lagi banyak kapilari darah, lagi cepatlah dia akan dipindahkan. Jadi kalau kapilari darah kat situ rosak ke ataupun sikit ke, maknanya lambatlah kita nak tukarkan gas kita tu. Okey, inilah bentuk air balance lah. Okey, sini bronchial macam dengan kita tengok buah anggur tu. Tangkai hujung buah anggur tu kan ada buah kecil-kecil tu kan. Lepas tu tangkai besar dia bronchus. Okey, yang keempat dah. Kelebihan dia yang keempat. Luas permukaan air balance ni sebenarnya dia kan bentuk bulat-bulat. Okey, dia kecil lah kayak tapi sebabkan dia kecil dan bentuk dia bulat-bulat, dia punya permukaan dia jadi macam besar. Jadi banyak. Daripada kalau macam kita lah, ada seketui ni saja. Okey, seketui cuk kodok ni awak goreng. Okey. Kalau kita habis goreng, kita tengok permukaan yang rangup kat belah luar tu, hak keliling hak sikit tu lah. So kita dapat isi yang lembut belah dalam tu banyak. Tapi kalau awak buat cuk kodok besar-besar ni, awak goreng, semua rangup. Isi kat dalam tu ada secuek je hak tak rangup. Hak kena apa orang kata, hak macam tepung tu kan ada sikit saja. Jadi kalau semua tempat rangup, maksudnya semua tempat tu permukaan dia dah kena dengan minyak. Begitu juga dengan air balance kita. Sebab permukaan dia ni kecil, jadi lagi banyaklah permukaan yang boleh menukarkan gas dengan cepat. Okay, kalau air balance kita tu besar, nak seketui terus macam ni, maknanya keliling tu sajalah akan tukarkan gas. Tapi sebab bulat kecil tu, setiap permukaan kecil ni semua boleh tukarkan gas. Okay, semua boleh tukarkan gas. Jadi seolah-olah kalau kita buat cuk kodok kita kecil-kecil tu semua tempat kena minyak. Lagi banyak tempat kena minyak, lagi cepat cuk kodok kita rangup. Nak bandingkan kalau kita buat cuk kodok besar-besar kan, mak awak punya gun itu dia buat cuk kodok sama besar dengan bola pingpong lah. Memang cepat dia goreng tapi belah dalam tak rangup. Macam tu lah. Dia air balance kita pun Allah bagi jadi semua halus-halus saja hujung tu. Jadi luas permukaan dia akan bertambah. Okey. Cikgu nak siapa pula baca ni? Syafiqah baca, Syafiqah? Saya? Baca. Selain true Air balance, satu faktor lain yang dapat meningkatkan pertukaran gas di dalam badan manusia dalam perbezaan pekatan gas di dalam air balance dan kapilari darah. Okey. Semakin besar perbezaan pekatan dalam gas di dalam air balance dan kapilari darah, semakin tinggi kadar resapan gas antara air balance dengan
dengan kapilari darah. Okey, terima kasih Syarika. Sama-sama. Nombor satu lah kita patah balik. Nombor satu tadi, ingat tak siapa ingat faktor yang pertama kah? Siapa ingat sebut kah? Kita ada 4 faktor sebelum faktor kelima ni. Faktor pertama tadi ingat apa dia adaptasi Abeles? Yang paling bagus sekali yang ada dekat dia tadi tu. Cuba ingat balik apa dia. Dinding dia macam mana? Ingat tak? Dinding dia sangat nipis. Hanya senipis satu sel sahaja. Okay, yang kedua. Dinding dia lembab. Bila lembab dia senang nak meresap. Betul? Yang ketiga apa dia? Kau ingat balik. Yang ketiga jaringan kapilari darah dia banyak. Okay, jaringan kapilari darah banyak. Yang keempat, luas permukaan dia besar. Sebab tu dia halus-halus macam anggot tu, luas permukaan dia besar. Dan yang kelima ialah kepekatan, beza kepekatan. Kepekatan yang beza. Maksud dia macam ni. Bila dalam darah kita, kepekatan dia tak sama dengan peparu kita, barulah dia boleh meresap. Kalau kita duduk bernafas, time tak payah bernafas, awak nak bernafas, awak tarik nafas sampai cukup waktu, awak mesti akan berhenti sendiri. Kalau lepas awak tarik nafas, awak nak tarik lagi, tak boleh dah. Sebab kepekatan darah kita, kepekatan oksigen dalam darah kita dengan dalam paru-paru dah sama dah lah ni. So kita kena berhenti dulu supaya dia boleh bertukar dulu, baru kita boleh hembus balik nafas. Selagi awak tak hembus nafas, awak tak boleh terus sedut, tak boleh. Begitu juga dengan menghembus nafas. Kita hembus nafas, awak tak boleh hembus 5 kali ya. Tak boleh. Awak kena berhenti, tarik. Hembus, tarik. Dia macam tu. Sebab perbezaan pada kepekatan oksigen tu penting. Sebab itulah tak ada orang boleh bernafas, hembus saja ataupun tarik saja. Dia. Sebab apa? Sebab kena ada beza kepekatan gas di dalam alveolus dan kapilari darah. Macam itulah. Okey. Cikgu nak pergi ke latihan 2.2. Cikgu buka buku teks Ustaz. Sat je kita punya meet ni 30 minit saja. Sat cikgu tunjuk buku teks Ustaz. Awak punya buku teks dah dapat ke? Semua dah dapat ke buku teks? Lajunya turun. 2.2. Ada. Sana. Lepas ni belajar tajuk jantung. Awak kena pandai dulu bahagian respirasi ni. Sebab bila belajar pengangkutan dalam darah nanti, lagilah susah lah. Sebab awak kena tengok betul-betul bab ni bagi pandai dulu. Okey, kita tengok 2.2. Agama jeralun tak masuk lagi respirasi. Tak apalah awak belajar awal sikit. Nanti bila cikgu buat terang sikit lagi, insyaAllah awak jadi pandai lah 2 kali awak belajar benda yang sama kan. Okay, kalau awak tengok buku teks, baca buku teks lagi syok sebab lagi faham lah. Ni cikgu terang bagi awak nampak dulu. Okay, cikgu cari latihan. Okay, ni dah. Apakah faktor yang menentukan kadar pertukaran gas di dalam alveolus dan kapilari darah? Apa dia faktor-faktor dia? Awak boleh sebut balik kadar pertukaran gas. Yang kedua, huraikan keadaan bagi proses yang berikut. Kemudian hemoglobin ditukar menjadi oksihemoglobin. Dan oksihemoglobin diurai menjadi hemoglobin. Saya cikgu dekat masuk dalam apa ni dulu, PowerPoint. Senang sikit nak buat. Ini tak conteng. Okay. Kita bincang terus jawapan tau. Jawapan betul terus. Tengok buku teks terus jawapan tu.
Sikit lagi kita bincang terus jawapan. Sekejap lagi awak nak buat latihan senang sikit. Kita tahu kat sini. Okey, kita tengok soalan pertama lah. Apakah faktor yang menentukan kadar pertukaran gas oksigen di dalam alveolus dan kapilari darah? Okey, kadar pertukaran oksigen di dalam alveolus dengan kapilari darah ni, faktor yang paling penting sekali ialah perbezaan kepekatan gas oksigen di dalam alveolus dan kapilari darah. Maksudnya, kalau lagi banyak dia punya oksigen dalam paru-paru awak, lagi cepatlah dia akan ditukar. Maksud dia macam ni. Kalau awak bernafas dalam keadaan biasa, kita duduk tidur ke apa-apa, pernafasan kita tu biasalah. Tapi kalau awak berlari, awak melompat, awak sprint lah, awak memecut, so awak perlu oksigen banyak, awak akan bernafas banyak. Jadi perbezaan kepekatan oksigen kita dalam alveolus dengan kapilari darah banyak, jadi dia punya kadar pun akan jadi banyak jugalah. Banyak kali dia akan bertukar. Okey, yang kedua, huraikan keadaan bagi proses yang berikut. Hemoglobin ditukar menjadi oksihemoglobin. Macam mana yang dikatakan hemoglobin? Kita tukar jadi, nak tukar jadi apa? Allah. Hemoglobinnya yang sel darah merah yang macam donat tu, kita nak tukar dia jadi oksihemoglobin, maksudnya donat hak campur dengan oksigen lah. Cara dia adalah dalam keadaan kepekatan oksigen yang tinggi, hemoglobin akan bergabung dengan apa? Hemoglobin akan bergabung dengan oksigen. Okey? Bila dia bergabung dengan oksigen, hemoglobin, bila dia bergabung dengan oksigen, dia akan jadi satu molekul yang tak stabil lah. Macam cikgu abang tadi tu bagi contoh, tak stabil. Okey, bila pula hemoglobin tu diurai menjadi hemoglobin? Bila yang oksigen dia tu akan dilepaskan? Bila keadaan oksigen dah tak ada. Bila dia sampai dekat satu tisu tu, tengok-tengok kawasan tu oksigen dia sikit, oksigen dia rendah, maka nanti oksihemoglobin akan terurai. Terurai tu maksudnya dia terbelah lah, terpecah lah. Oksigen hak bergabung dengan isi hemoglobin tadi tu, oksigen dengan hemoglobin dah melekat tadi tu, dia akan terbahagi dua. Hang jadi oksigen, aku jadi hemoglobin balik. Kita berpisah. Bila ada tisu yang lebih memerlukan hang, aku terpaksa lepaskan hang. So oksigen akan pergi bergabung dengan tisu baru hak perlukan dia. Jadi hemoglobin single balik lah masa tu. Jadi dia pun akan kembali jadi hemoglobin yang stabil. Okey? Macam tu. Nombor 3. Tulis persamaan kimia yang memerihalkan respirasi sel. Okey, respirasi sel ni maksudnya peroksidaan makanan tu lah. Okey, macam mana? Glukos, buat bagi satu line lah kalau boleh lah. Glukosa plus oksigen. Okey. So buat atas bawah, buat kira kanan saja. Karbon dioksida menjadi karbon dioksida. Apa hasil dia lah? Lagi tenaga. Okey, ada satu lagi. Air. Maksud dia macam ni. Bila kita seduh oksigen tersebut akan mengoksidakan glukosa. Bila kita hembus nafas, kita akan dapat karbon dioksida, iaitu udara hembusan kita tu berserta dengan tenaga dan wap air. Kalau awak perhati, awak hembuskan udara awak di depan cermin, ada wap air. Maksudnya air tu adalah sebahagian daripada hasil daripada respirasi. So respirasi kita ada ayak lah, wap ayak. Okay, nombor 4. Apakah yang terjadi kepada kecekapan pertukaran gas dalam badan manusia pada altitud tinggi? Apa dia altitud tinggi? Altitud tinggi ni maksudnya kita duduk dekat tempat yang tinggi lah. Ni dia Gunung Kinabalu. Duduk biasa duduk tang sini. Duduk menapah macam biasa lah. Itu dia mendaki gunung, duduk atas tu tahu pasal macam nak biru, mulut-mulut. Pasal nak pening. Pasal apa? Pasal apa jadi macam tu? Rupanya kecekapan pertukaran gas oksigen dalam badan manusia akan jadi kurang. Sebab apa ni? Sebab dalam dalam udara kita ni oksigen jadi sikit dah. Duduk kat bawah ni bukan bukit biasa lah, cikgu cerita ni Gunung Kinabalu tau. Ni Gunung Kinabalu ni. Gunung Kinabalu 4,000 kaki kan? 4,000 meter ke 4,000 kaki? Alamak, awak tak ingat. Gunung Kinabalu memang tinggi gila lah. Yang ni dekat kaki bukit dah.
kaki bukit ada banyak pokok, ada banyak manusia, ada banyak haiwan tapi banyaknya pokok lah. Bila kita naik atas dia tinggal batu-batu lah, pokok pun halus-halus je, tinggal rumput-rumput sajalah, ada ais pula tu atas tu. So maksudnya atas Gunung Kinabalu ni oksigen dia sikit sangat. Bila oksigen sikit kita kata dia cair pula dah. Kepekatan dia sikit. Kepekatan oksigen dia rendah. Bila kepekatan oksigen rendah, oksigen dalam badan kita pun rendah, dekat luar pun rendah. Jadi tak ada perbezaan pada apa tu? Kepekatan oksigen lah dalam udara kita tarik dengan dalam kapilari darah kita tu, oksigen sama-sama sikit. Jadi apa yang berlaku ialah pertukaran gas jadi kurang. Jadi pada waktu tu kita akan kekurangan oksigen lah sebab oksigen yang kita sedut tu, udara yang kita sedut tu pun sebenarnya oksigen dia sikit. Tapi kalau kita duduk kat kaki bukit, kalau kita duduk belah-belah bawah ni, oksigen dia banyak. So bila oksigen dia banyak, maksudnya oksigen dia tu lebih pekat. Kepekatan oksigen dia tinggi lah. Kepekatan oksigen tinggi menyebabkan awak mudah bernafas sebab dalam udara yang kita hembus, dalam udara yang kita sedut, oksigen banyak, dalam kapilari darah kita oksigen sikit. Jadi dia mudah nak meresak. Jadi bila mudah nak meresak, mudah jugalah oksihemoglobin nak pergi hantar balik oksigen di tempat-tempat yang diperlukan. Lu kaki kita lenguh dah ni nak naik tapi tak habis lagi lenguh. Pasal apa? Sebab oksigen yang kita dapat tu tak cukup. Sebab itulah ada pendaki gunung yang bawa tangki oksigen sendiri. Sebab dia tak mahu kes-kes macam ni lah. Kalau jadi macam ni takut kalau pensan atas sana tu, siapa nak tolong kan? Okey, nombor 5. Last sekali lah sebelum kita nak berpisah, kita tengok soalan nombor 5. Nyatakan 4 adaptasi yang mempengaruhi kecekapan Abelius bagi memaksimumkan pertukaran gas di dalam badan. So 4 adaptasi ni sebenarnya dia melibatkan Abelius tu punya sifat sendiri. Dia tak melibatkan kepekatan pada oksigen dekat luar ke dalam ke. Dia bergantung pada badan kita sendiri. Kalau kita punya paru-paru kita sihat, keempat-empat ni adalah selalunya. Okay, yang pertama adalah ketebalan dinding Abelius hanyalah setebal 1 sel saja. Lagi nipis, lagi senang dia nak meresak. Lagi senang nak pindah lah kiranya. Awak pakai sarung tangan tebal. Awak salam dengan kawan awak, susah nak rasa haba dia. Sebab tak meresak haba dia. Okay? Tapi kalau awak salam dengan dia, pakai plastik nipis je. Pegang tangan dia, awak rasa, oi panas. Suam tangan kawan aku ni. Okay? Lagi nipis, lagi mudah pertukaran gas, lagi mudahlah berlaku peresapan. Yang kedua adalah kelembapan. Okay? Kelembapan Abelius tinggi. Bukan maksudnya paru-paru kita paru-paru berayang lah. Sekali duk gigih pergi mandi tengah malam apa semua biar paru-paru berayang. Oh bagus ni Cikgu Siti kata lembab lagi bagus. Salah. Kelembapan dimaksudkan di sini adalah sel kita tu sendiri dia sihat. Maksudnya dia cukup dah kelembapan dia tu. Macam dengan orang kata eloknya kulit bibir dia lembab. Bukan sebab dia bubur ayak ke, dia pibuh krim ke, bukan. Lembab yang semula jadi. Tu maksud dia. Kelembapan dinding Abelius dia tinggi. Yang ketiga adalah luas permukaan dia besar. Sebab apa? Sebab dia ada biji-biji kecil. Lagi banyak biji-biji kecil tu, lagi besarlah luas permukaan dia untuk dia menukarkan gas. And last sekali, jaringan kapilari darah yang banyak duduk kat keliling alveolus. Okey, semua jawapan ni dah ada dalam buku teks awak. Cikgu cuma ulas balik supaya awak faham dengan jawapan tersebut. Okey, setakat tu saja perjumpaan kita hari ini. Terima kasih cikgu ucap kepada semua sekali kerana join. Okey, kalau ada pertanyaan ke macam mana ke, awak boleh PM cikgu atau awak tanya dalam grup WhatsApp lah. Okey, setakat tu saja. Bye-bye. Sebelum tu jangan live lagi, cikgu nak tengok berapa orang. Bye Syafiqah, bye Hikmah, bye Rebecca, bye Umemah. Okey, bye. Bye Hikmah. Bye Syafiqah. Okey, Syafiqah left lah. Syafiqah ada satu lagi tak left ni. Syafiqah ada 2 tadi. Syafiqah? Syafiqah?